Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Syarifah Amani binti Anwar. Nombor matrik 046296. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian bagi subjek kajian ilmu tarekat yang bertajuk Makna Kasyaf, Wahyu dan Ilham menurut Kacamata Sufi. Yang pertama berkaitan dengan kasyaf, yang mana kasyaf ialah merupakan satu gelaran yang diberikan kepada manusia-manusia tertentu. Ia juga adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang taat dan patuh akan perintah Allah. Malah kasyaf juga dikurniakan oleh Allah kelebihan yang mana hatinya dibukakan hijab melalui ilham atau digelar sebagai seorang yang kasyaf. Seterusnya, kaum sufi juga telah menjelaskan keistimewaan kasyaf ataupun dikenali sebagai ilmu laduni ini. Ia merupakan ilmu yang paling agung dan menjadi puncak dari segala ilmu. Hal ini kerana ia dilakukan dengan mujahadah, pembersihan dan pensucian hati sehingga terpancar nur dari hatinya dan menyebabkan tersingkapnya seluruh rahsia-rahsia alam gaib. Seterusnya, kasyaf bererti singkap, iaitu mendedahkan, yang mana didedahkan daripada tabir-tabir yang menjadi penghalang atau hijab pada mata batin untuk melihat alam gaib atau alam rohaniah itu. Yang mana orang yang mendapat kasyaf ni, Allah akan buka dan perlihatkan kepada diorang alam gaib tu macam mana. Seterusnya, dipetik daripada laman web Mufti Wilayah yang diterbitkan pada 2019 bahawa kasyaf adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu kasyafa ataupun kashfun. Di dalam Kamus Dewan dan Pustaka pula memberi erti kasyaf sebagai penyingkapan rahsia alam gaib melalui pandangan mata hati. Malah Ibnu Manzur juga mendefinisikan kasyaf seolah kamu mengangkat daripada sesuatu apa yang menutupinya atau melindunginya. Seterusnya, dalam kitab Al-Mu'jam Mustalahat Al-Sufiyah juga menyebut makna kasyaf dengan beberapa definisi. Yang pertama ialah kasyaf dengan maksud penjelasan apa yang tertutup daripada kefahaman sehingga terdedah seperti melihat pada zahir. Yang kedua ialah kasyaf dengan penglihatan, sedangkan kasyaf hati dengan hubungan. Yang ketiga ialah kasyaf dengan terangkatnya hijab antara roh jasmani yang tidak mungkin mendapatinya berdasarkan panca indera zahir. Contohnya dapat melihat alam gaib, kerana alam gaib ni kita tak dapat tengok dengan mata zahir kita. Seterusnya, Al-Ghazali dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin juga menyebut berkaitan kasyaf. Beliau berkata, ilmu kasyaf adalah tersingkapnya tirai penutup sehingga kebenaran dalam setiap perkara dapat terlihat jelas seperti menyaksikan langsung dengan mata kepala. Inilah ilmu-ilmu yang tidak tertulis dalam kitab-kitab dan tidak dibahas. Seterusnya, Abu Yazid Al-Bustami berkata, kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang mati, sedangkan kami mengambil ilmu dari Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Matlamat utama dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala ialah ubudiyah dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ubudiyah inilah yang menjadi cita-cita dan harapan seorang salik kepada Allah dan tidak ada yang membahagikan diri selain hal tersebut. Seorang salik yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengalami mimpi yang benar. Seterusnya, kasyaf, tersingkapnya hijab itu, memperolehi ilham dan karamah. Yang sebenarnya semua itu bukanlah tujuan seorang salik, namun dia merasa berbahagia kerana semua itu merupakan petanda dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi, Ibnu Arabi juga menyebut bahawa perolehan kasyaf melalui ilmu laduni yang mana ianya merupakan buah hasil daripada ketaatan kepada Rasulullah SAW dalam segala aspek sama ada dari segi ucapan, perbuatan dan lain-lain.
Dengan kata lain, seorang sufi ni akan dapat kasyaf tu jika dia tu mengikuti syariat dengan betul-betul. Ibn Arabi juga menyebut satu hadis dalam kitab Thariq Al-Kasyaf, iaitu man arafa nafsih faqad arafa rabbuh, yang bermaksud barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Seterusnya, tangga bagi seseorang untuk sampai kepada kasyaf ialah seorang sufi terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap yang tertentu yang disebut sebagai maqamat. Malah di dalam buku tasawuf juga tidak semestinya disebut tentang tingkatan-tingkatan kasyaf ni. Lepas tu, contohnya di dalam kitab Al-Luma' fi At-Tasawuf ada membicarakan berkaitan 7 makam untuk mendapatkan kasyaf. Antara ketujuh makam itu ialah makam taubat, makam wara', makam zuhud, makam fakir, makam sabar, makam tawakal dan makam redha. Seterusnya berkaitan dengan wahyu, yang mana wahyu berasal daripada bahasa Arab yang mempunyai banyak makna. Antaranya ialah al-isyarat, al-risalat, al-ilham, al-kalam al-khafi dan segala apa yang disampaikan kepada orang lain. Asal istilah wahyu juga berasal daripada kata bahasa Arab, iaitu wahyun. Malah menurut Kamus Dewan, wahyu membawa erti firman, yakni kalam Allah yang dibacakan kepada Nabi dan Rasulnya dan disampaikan melalui malaikat Jibril ataupun tanpa melaluinya. Wahyu dari segi bahasa ialah sesuatu perkara yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang terpilih dengan cara tersembunyi dan halus serta tidak dapat dikesan oleh manusia. Manakala wahyu dari segi istilah ialah segala apa yang disampaikan Allah secara rahsia kepada Nabi dan Rasulnya seperti Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak semua wahyu itu berupa Al-Quran. Ada juga wahyu yang berupa hadis, kitab Zabur, Taurat dan Injil. Wahyu juga telah didefinisikan oleh Syekh Muhammad Abduh sebagai pengetahuan yang didapati oleh seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahawa pengetahuan itu datang daripada Allah, sama ada melalui perantara atau tidak. Hal demikian seperti melalui suara yang menjelma dalam telinga atau tanpa suara sama sekali. Seterusnya, Az-Zakani juga menjelaskan berkaitan wahyu bahawa Allah memaklumkan kepada sesiapa yang dipilih dari kalangan hamba-Nya tentang segala apa yang mahu diberikan, sama ada dari segi bentuk hidayah dan ilmu, tetapi dengan cara yang rahsia, tersembunyi dan bukan kebiasaan bagi seseorang manusia. Antara berikut merupakan cara penurunan wahyu. Yang pertama ialah malaikat datang dalam rupa sebenar. Yang kedua ialah malaikat menyerupai manusia. Yang mana pernah diceritakan oleh guru saya, malaikat suka menyerupai seorang sahabat Nabi, yang mana rupa dia memang sangat tampan, tetapi saya tidak ingat namanya. Seterusnya, yang ketiga, malaikat datang dalam keadaan sembunyi. Yang keempat, datang dengan bunyi loceng. Yang kelima, wahyu ni juga datang dengan bunyi lebah. Berikut merupakan penyampaian wahyu daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ialah melalui mimpi yang benar. Yang kedua, cara wahyu ini turun kepada Nabi tanpa perantara malaikat. Contohnya mimpi Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Yang kedua ialah dari balik tabir, yang mana wahyu ini turun kepada Nabi dan Rasul dengan tidak melalui perantara malaikat, yang mana Nabi dan Rasul hanya dapat mendengar kalam ilahi tetapi tidak dapat melihatnya. Contohnya seperti yang terjadi kepada Nabi Musa.
Yang ketiga ialah melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril ni ada dua cara, iaitu datang dengan suara seperti loceng, iaitu satu suara yang amat kuat, yang dapat mempengaruhi kesedaran baginda sehingga baginda ni perlu mengumpulkan kekuatan untuk terima ni. Cara ni merupakan cara yang paling berat bagi Rasul. Yang kedua ialah malaikat menjelma dan datang kepada Rasul sebagai seorang lelaki-lelaki. Cara ini lebih ringan daripada bunyi loceng. Hal ini demikian kerana adanya pihak yang bercakap dan pihak yang mendengar. Baginda mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat dengan tenang dan senang, seolah-olah sedang bercakap dengan orang yang dikenali oleh baginda. Seterusnya berkaitan dengan ilham, yang mana ilham berasal daripada fi'il sulasi mujarrad, iaitu berarti menelan sesuatu. Malah ketika berubah menjadi fi'il sulasi mazid rubai, ia menjadi membawa maksud menelan dalam erti menghujankan ke dalam jiwa. Ilham menurut istilah adalah merupakan wahyu atau pertolongan daripada Allah SWT untuk melakukan suatu perbuatan yang mana mendapat petunjuk Tuhan yang timbul daripada hati, fikiran, bisikan dan sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, contohnya mengarang syair, lagu dan lain-lain. Ilham juga merupakan satu pengetahuan dan pemahaman secara langsung tanpa melalui proses berfikir. Ilham ni merupakan satu perasaan yang halus yang diyakini oleh jiwa dan mendorong seseorang itu memenuhi perasaan itu, walaupun dia tidak tahu daripada mananya datang perasaan sebegitu. Seterusnya, Al-Jurjani menerangkan berkaitan ilham, yang mana beliau cakap Allah mengkhususkan kepada sesiapa di dalam hamba-Nya dengan yang dikehendaki oleh ilham ini. Ilham pula ialah sesuatu yang dicampakkan dalam hati dengan cara anugerah. Seperti kata-kata beliau, ma yulqa fabirru'i bitariqil fit. Ilham ni dia tidak termasuk dalam asbab al-ma'rifah ataupun sumber ilmu yakin, kerana ilmu hanya ada 3 perkara, iaitu panca indera yang sihat, berita yang benar iaitu Al-Quran atau hadis, dan yang ketiga ialah akal yang sihat. Adapun ilham, kemungkinan ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kemungkinan juga ilham ni datang daripada syaitan, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah, yakni menghasut kamu. Daripada surah Al-An'am ayat 121. Malah ilham ni juga kemungkinan adalah daripada bisikan atau percakapan dalam diri. Ia seperti yang dinyatakan oleh firman Allah yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Daripada surah Al-Qaf ayat 16. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini ialah terdapatnya sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin mendapatkan anugerah daripada Allah SWT seperti kasyaf ini. Hal ini demikian kerana bukan sembarang orang yang boleh mendapatkan, tetapi hanya manusia yang terpilih sahaja. Maka untuk menjadi yang terpilih itu, haruslah seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, iaitu Allah SWT. Sekian, terima kasih.